Um, Akak Asam Tula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mula dulu tuan-puan, slow-slow. Surat surat 16. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah pagi ini seperti biasa tuan-puan, kita akan sambung kembali perbincangan kita, pengajian kita dalam tajuk 21 syarat sah mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. InsyaAllah hari ini kita akan sambung syarat yang ke-7 daripada 21 syarat sah menuturkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Kita dah 2 kali kita break tuan-puan, ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi hari ini insya-Allah kita diberi kesempatan, masa peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sambung kembali muka surat 16 bagi yang ada kitab. Muka surat 16 faslun, bermula takbiratul ihram itu 21 syarat. Kita akan sambung baris yang ketiga. 7, dan tiada menggugurkan hamzah akbar. Yang tu. Dia kitab kita ni ringkas, dia agak ringkas. Dia ringkas sangat, dia tak nomborkan 21 tu, jadi kita yang akan nomborkan. 21 tu dia tak nomborkan. Kita akan nomborkan. Saya rasa saya punya suara okey, saya tak pakai mic hari ni. Mic biasa pakai mic, hari ni tak pakai mic. Saya rasa suara boleh clear. Kalau tak clear suara, tuan-puan boleh respon. Baik, kita teruskan tuan-puan. Akak Siti Wan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan sambil menunggu kawan-kawan kita. Baik, yang ke-7 daripada 21 lafaz yang bernama takbiratul ihram. Kita sedang bincang bagaimana cara untuk kita menuturkan, bagaimana cara untuk kita menyebut ataupun mengungkapkan ataupun menuturkan lafaz yang bernama takbiratul ihram, yang kalau kita ucap dia akan berbunyi Allahu akbar. Itu kita sedang bincang 8 huruf, 2 perkataan, alif lam lam ha, alif kaf ba ra. 8 huruf, 2 perkataan ini kalau kita tuturkan, kita ungkapkan bacaan skrip yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ini. Ketika mana menghadap Allah Ta'ala, kena baca skrip ini, kena ucap ungkapan ini yang berbunyi Allahu Akbar. Mudah sahaja ungkapan dia, tetapi dari sudut cara implementnya, cara untuk menuturnya, dia ada 21 syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Baik, sambung yang ke-7. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada menggugur akan hamzah akbar. Ini syarat yang ke-7, iaitu tidak menggugurkan, yakni tidak buang. Mana menggugurkan ni tidak dili ataupun tidak buang, tidak menggugurkan huruf hamzah pada lafaz akbar. Dan lafaz akbar itu tuan-puan, dia ada hamzah di situ. Alif, hamzah di hadapan, alif, lan ha, itu Allah. Kemudian akbar itu alif ataupun hamzah berada atas alif. Kita panggil alif itu hamzah, dia tumpan alif. Sebab hamzah ni dia kena tumpan rumah orang lain. Dia hamzah, dia menumpan huruf alif, kita panggil hamzah. Di atas alif itu kaf ba ra. Jadi akbaru. Kita tak boleh, kita nak buang huruf hamzah seko tu. Huruf hamzah satu huruf tu tak boleh buang. Kalau kita buang dia jadi macam mana? Allahu akbar. Hilang. Allahu akbar.
tak boleh kita nak buang. Sebab konsepnya tuan-puan ataupun basicnya kita pernah sebut sebelum daripada ni, secara umum semua bacaan wajib ini ataupun bacaan sunat, 5 skrip bacaan wajib, 5 skrip bacaan wajib ini tuan-puan, secara umumnya kita nak kena jaga setiap huruf kita mesti tuturkan dengan tepat ataupun betul, setiap huruf demi huruf mengikut makhraj dan sifat huruf. Jangan kita kurangkan walaupun satu huruf dan jangan kita lebihkan walaupun satu huruf. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Walaupun satu syaddah kita kena sebut huruf walaupun syaddah. Itu kita dah sebut konsep sebelum daripada ini. Begitulah nak detailnya hari ini. Cara yang ketujuh, cara kita nak tuturkan lafaz yang bernama takbiratul ihram ini. Diri dia ada 8 huruf, perkataan dia ada 2 perkataan. Kalau kita sebut dia punya Allahu Akbar, tak boleh untuk kita buang walaupun satu huruf. Kalau kita buang satu huruf hamzah, dia akan tinggal 7 huruf. Dia tinggal 7 huruf, maka tak komplit diri yang bernama takbiratul ihram. Kenapa? Kerana juzuk dia ada 8 huruf, diri dia ada 2 perkataan. Kalau kita tinggalkan satu, kita buang satu huruf sahaja, kita termis satu huruf sahaja, menyebabkan tidak dinamakan diri takbiratul ihram dan tidak sah kita menuturkan. Kenapa tak sah tuturkan Allahu Akbar? Kerana tidak dinamakan lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar tidak dinamakan lafaz takbiratul ihram kerana lafaz takbiratul ihram mesti komplit juzuk dia, mesti komplit diri dia, iaitu Allahu Akbar. Tak boleh kita nak tuturkan dengan buang satu juzuk sahaja Allahu Akbar. Itu dia punya basic dia. Baik, settle. Itu yang ketujuh. dan ketiadaan menggugur akan hamzah akbar. Tiada menggugurkan akan hamzah pada lafaz akbar itu, seperti dibaca tanpa hamzah. Macam mana baca tanpa hamzah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu baca tanpa hamzah. Jadi 7 huruf sahaja. Maka 7 huruf tak sempurna juzuk bahagian diri takbiratul ihram. Maka tidak sah bacaan takbiratul ihram tersebut, wajib diulang. Kalau dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, wajib dia ulang. Ulang balik Allahu Akbar. Baik, settle satu. Yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kata musannif kita dam tu atau pada kata dan tiada menggugurkan akan hamzah. Jadi dam itu ke-8. Dan syarat menuturkan lafaz takbiratul ihram yang ke-8, dan ketiadaan ma akan huruf ba pada lafaz akbar. Dan ketiadaan ma akan bar pada lafaz akbar. Ni yang ke-8. Syarat yang ke-8, tidak boleh memanjangkan. Mak ni maknanya memanjangkan sekadar 2 harakat. Ketiadaan mak ni tidak boleh memanjangkan sekadar 2 harakat. Itu dia panggil mak. Ketiadaan mak ni tidak boleh memanjangkan sekadar 2 harakat. Ada lebih lagi tak boleh. Kalau panjang 2 harakat pun tak boleh. Panjang sekadar 2 harakat pun tak boleh. Sekurang-kurang mak tabi'in 2 harakat. Tak boleh. Sebab tu dia panggil ketiadaan mak. Jangan bacaan dengan mak pada apa? Pada lafaz huruf ba. Pada huruf ba bila? Pada lafaz akbar. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, sebab dia ringkas kitab kita ni. Dam tu syarat yang ke-8. Dan ketiadaan mak akan ba akbar itu syarat yang ke-8. Apa dia syarat yang ke-8? Dan ketiadaan mak akan ba akbar. Sangat-sangat ringkas. Apa dia? Maksud dia tidak boleh memanjangkan huruf ba. Huruf ba tu bila? Pada lafaz akbar. Akbar di belakang. Allahu Akbar. Alif akbar itu alif, ini hamzah atau alif.
kaf, ba, ra. Hamzah, kaf, ba, ra. Dia ada 4 huruf di belakang tu. Akbar tu ada 4 huruf. Alif, lam, lam, ha ada 4 huruf. Jadi 4 campur 4 jadi 8. 8 ini dinamakan diri takbiratul ihram. Satu huruf demi satu huruf dinamakan juzuk. Jadi dia ada 8 juzuk, dia ada 2 perkataan. 8 juzuk, 2 perkataan itulah dinamakan diri. Kalau 7 juzuk tak dinamakan diri. Mesti komplit diri dia. Mesti komplit juzuk baru nama diri. Komplit 8 juzuk, 8 huruf baru nama diri dia. Jangan lebih, jangan kurang. Ini isu lebih. Jadi kita panjangkan pada huruf mana? Kita panjangkan pada huruf ba di belakang. Alif ataupun hamzah tu, kaf, ba tu, ba, ra. Kita panjangkan, bacaan panjangkan pada huruf ba, lafaz akbar. Macam mana contoh panjangkan sekadar 2 harakat ataupun lebih daripada 2 harakat? Contoh dia Allahu akbar, bar. Seolah-olah kita tambah 1 alif, ba alif ra. Akbar. Sama ada tak perasan ataupun dia memang dia perasan, dia tak tahu, sama sahaja. Hukum dia tidak sah bacaan takbiratul ihram dan wajib dia repeat balik, wajib dia i'adah balik. Sekiranya dia tidak i'adah balik, bacaan yang tak sah itu menyebabkan tak sah solat dia. Walaupun solat dia berpuluh tahun sekalipun dalam keadaan solat yang tidak sah. Itu penting, walaupun kesilapan nampak sikit, nampak kecil, tapi dia memberi kesan kepada keseluruhan sembahyang dia, menyebabkan sembahyang dia tidak menepati syarat sah. Kenapa? Kerana cara implement takbir itu tidak menepati syarat sah takbir, menyebabkan takbiratul ihram tidak sah. Apabila takbiratul ihram tidak sah, membawa kepada keseluruhan sembahyang dia tidak sah. Baik, kita tengok sekali lagi apa dia punya cara implement dia dan isu dia. Dia ada isu di sini, ada 3 isu. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan, syarat yang ke-8 ini tidak dipanjangkan, tidak boleh dipanjangkan huruf ba. Huruf ba tu di belakang tu pada lafaz akbar. Seperti macam mana? Seperti kita baca Allahu akbar, ba alif ra, seolah-olah dia tambah alif ba alif ra, Allahu akbar. Ini kadang-kadang biasa berlaku kalau kita tak alert, kalau kita tak jaga. Tuan-tuan, kalau kita tak jaga, tak perhati, tak alert, tak betul-betul cermat pada bacaan demi bacaan, kadang-kadang terlebih Allahu akbar, baru dia baru sahaja, tiba-tiba dia panjangkan Allahu akbar, Allahu akbar, boleh yang tu Allahu akbar, Allahu akbar, dia panjangkan pada baru, itu salah, kerana dia bertukar makna. Menjadi apa tuan-tuan? Makna dia bertukar makna daripada makna Allah Maha Besar. Allah mempunyai kedaulatan yang besar, power yang besar, kuasa pemerintahan yang besar, yang meliputi seluruh alam. Tiba-tiba jadi makna apa tuan-tuan? Jadi makna Allah gendan besar. Allah gendan besar. Itu bertukar makna. Sebab itulah tak sah bacaan yang menambahkan satu huruf ataupun menambahkan ataupun memanjangkan. Apabila dia bacaan secara secara panjang, maka seolah-olah dia menambah satu alif di situ, di pada huruf ba. Huruf ba pada lafaz akbar, dia menambahkan, memanjangkan ba, seolah-olah dia menambah satu alif di situ. Menambahkan satu alif, dia memanjangkan sekurang-kurang panjang dia 2 harakat, menyebabkan tidak sah takbiratul ihram dia, dan bertukar makna daripada makna Allah Maha Besar kepada makna Allah gendan besar. Sebab itulah bertukar maknanya yang jauh daripada Allah Maha Besar kepada Allah gendan besar. Sebab itulah dia ada 3 isu di sini hukum dia. Hukum melebihkan ataupun dia memanjangkan huruf ba
pada lafaz akbar itu ada 3 hukum. Adapun 3 isu di sini. Yang pertama, di dalam kitab besar akan sebut 3 isu di sini, tapi kitab kita ini tuan dia tak sebut kerana ringkas sangat. Kitab kita ini matan sahaja. Di dalam kitab Hasyiah dia akan sebut 3 isu ini ataupun 3 masalah ini. Masalah memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Pertamanya, secara umum kita tahu apabila panjangkan huruf ba pada lafaz akbar itu kita tahu tak sah, wajib i'adah balik. Itu hukum secara umum. Tak sah bacaan takbiratul ihram, maka wajib i'adah balik, wajib ulang balik. Kalau tak ulang diteruskan dengan sembahyang yang takbiratul ihram tak sah, menyebabkan sembahyang dia juga tidak sah. Dan sebenarnya hakikat sebenar di sisi Allah seolah-olah dia tidak mendirikan sembahyang walaupun dia solat berpuluh tahun dalam keadaan memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Itu umumnya. Secara detailnya, secara detailnya kita nak tengok apa tuan-puan? Kita nak tengok dari segi hukum. Hukum memanjang ini ulama bahagikan kepada 3. Yang pertama apa dia? Yang pertama, memanjangkan dengan sengaja. Memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar itu, dia memanjangkan dengan sengaja. Seperti dipanjang macam mana? Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru. Itu dia panjang. Hukum pertama kita nak bincang tuan, memanjang dengan sengaja. Baik. Sekiranya dibacakan panjang, ataupun kita panggil makkan huruf ba tu dengan sengaja. Ini hukum yang pertama, isu yang pertama. Dengan sengaja dan lagi pula dia tahu. Sengaja dan dia tahu makna. Sengaja dan dia tahu makna daripada Allah Maha Besar. Allah mempunyai kedaulatan yang besar itu, mempunyai kuasa yang besar secara menyeluruh itu, bertukar kepada Allah gendan besar. Dia tahu makna dia. Serta dia tahu hukum. Ni dia tahu, dia sengaja, dia tahu makna dan dia tahu hukum. Hukum apa dia? Hukum haram membaca dengan panjang. Hukum haram membaca dengan panjang. Sama ada panjang pada lafaz takbiratul ihram ataupun panjang pada ba pada lafaz takbir intiqal. Takbir nak berpindah rukun ke rukun, dia panjangkan juga. Tak kisah dia panjang pada takbiratul ihram baru ataupun dia panjang pada takbir intiqal. Maka tidak sah bacaan tersebut, wajib ulang balik, bahkan dihukumkan kafir murtad wal a'yadzu billah. Kenapa? Kerana bertukar makna. Ini hukum pertama. Kalaulah dia sengaja. Hukum pertama tuan-tuan, kita ulang sekali lagi, dia sengaja, dia tahu makna dan dia tahu makna dan dia tahu hukum haram memanjangkan. Sengaja, dia tahu pula bertukar makna dan dia tahu pula haram hukum memanjangkan ba itu dengan sengaja. Tiba-tiba dia sengaja buat, dah lah tahu makna, dah lah tahu hukum haram, sengaja buat, maka hukumnya tak sah bacaan tersebut dan hukum kafir murtad wal a'yadzu billah. Kenapa? Kerana bertukar makna daripada Allah Maha Besar kepada Allah gendan besar, dan dia tahu makna, dia tahu hukum. Itu dipanggil sengaja. Baik, settle. Itu isu yang pertama. Hukum yang pertama, kalau hukum memanjangkan ba pada lafaz akbar dengan sengaja, dan dia tahu makna dan dia tahu hukum haram membaca dengan panjang, maka tak sah bacaan tersebut, dan bukan saja tak sah, bahkan dihukumkan kafir wal a'yadzu billah kerana bertukar makna. Baik, isu yang kedua. Jadi 3 isu. Isu yang kedua ataupun hukum yang kedua memanjangkan ba pada lafaz akbar ini, iaitu panjangkan secara tidak sengaja. Hukum yang pertama memanjang dengan sengaja, hukum yang kedua memanjang dengan tidak sengaja. Jadi membaca panjang huruf ba secara tidak sengaja,
secara tidak sengaja atau dipanggil tersasul, maka tidak sah. Maka tidak sah bacaan tersebut dan tidak haram. Tetapi wajib diulang lafaz tersebut tanpa bacaan yang panjang. Ini hukum yang kedua, isu yang kedua disebut di dalam kitab yang panjang, di dalam kitab Hasyiah. Hukum yang kedua ini, kalaulah dia panjang bar itu tak sengaja ataupun tersasul, tak sengaja, contoh tak sengaja ni tersasul dia panjang, maka hukum dianya tak haram, hukum dia tak sah, wajib ulang balik, tetapi tak haram dan tak berdosa. Cuma dia kena ulang balik bacaan yang betul dan tepat tanpa panjangkan huruf ba. Allahu Akbar, bar jangan panjangkan walaupun satu alif ataupun walaupun dua harakat. Tak boleh panjang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekurang-kurang dua harakat pun dah tak boleh. Apatah lebih daripada dua harakat lagi tak boleh. Settle tumpang. Dua isu. Isu yang ketiga. Isu ketiga ni lah isu yang sangat praktikal dengan kita, yang disangkakan kita okey tapi sebenarnya tak okey. Apa dia? Iaitu termasuk memanjangkan dengan sengaja. Hukum yang ketiga tuan, hukum pertama memanjang dengan sengaja, hukum yang kedua memanjang dengan tak sengaja, hukum yang ketiga termasuk memanjang dengan sengaja. Bukan tak sengaja. Golongan ini, kesalahan ini termasuk di dalam golongan orang yang sengaja. Mereka yang memanjangkan huruf ba secara jahil. Ini isu yang ketiga. Isu yang ketiga ni apa dia? Termasuk memanjangkan huruf ba dengan sengaja. Cuma dia beza sikit. Mereka yang memanjangkan huruf ba secara jahil. Jahil di mana? Jahil yang tidak dimaafkan pada syarak. Sebab jahil yang dimaafkan pada syarak ada dua. Selalu kita sebut, selalu kita ulang supaya kita dah sebati dalam minda kita. Apabila sebut jahil, kita faham jahil ini terbahagi kepada dua, jahil yang dimaafkan pada syarak, jahil yang tidak dimaafkan pada syarak. Jahil yang dimaafkan pada syarak ini ada dua kategori sahaja. Jahil iaitu orang yang baru masuk Islam, dengan makna kita tahu apa maksud baru masuk Islam. Dan keduanya jahil dengan sebab jauh daripada ulama. Kita tahu juga apa maksud jauh daripada ulama itu. Jauh daripada ulama terbahagi kepada dua. Jauh yang hakiki dan jauh yang majazi. Jadi kedua-duanya telah kita bincang sebelum daripada ini secara panjang lebar. Orang yang jahil yang dimaafkan. Tetapi isu dia, golongan yang tidak termasuk di dalam orang yang jahil yang dimaaf. Dia jahil tapi tidak dimaafkan. Mereka yang memanjangkan huruf ba secara jahil, yang tidak dimaaf pada syarak. Jahil dia ni tidak dimaaf pada syarak, maka termasuk orang yang sengaja memanjangkan huruf ba. Termasuk dia sengaja memanjangkan huruf ba. Kenapa? Kerana dia tak tahu panjangkan huruf ba itu tak boleh, tak sah. Maka sengaja dia tak mencari ilmu sehingga dia tahu cara yang betul menuturkan takbiratul ihram. Maka kecuaian dia mencari ilmu sehingga dia implement tak betul dan tak tepat, di-charge oleh Allah Ta'ala orang yang jahil, orang yang tak tahu, sengaja tak tahu dengan sebab kecuaian dia mencari ilmu sehingga dia tahu. Itu dia panggil orang yang tak tahu, yang tidak dimaafkan oleh syarak, dengan sebab dia tak sempat nak belajar, dengan sebab dia kecuaian dia daripada belajar, sehingga dia melaksanakan ataupun menuturkan takbir dengan tak betul, maka tidak dimaafkan oleh syarak. Apabila tidak dimaafkan oleh syarak, kesalahan dia tersebut dianggap sengaja. Dianggap sengaja. Kenapa? Kerana dia sengaja cuai dan leka lalai daripada mencari ilmu sehingga dia tahu cara menutur yang betul. Maka termasuk orang yang sengaja memanjangkan huruf ba. Kenapa? Kerana cuai
daripada mencari ilmu asas tentang cara membaca dengan betul. Dikira di sisi syarak termasuk orang yang sengaja membaca dengan cara yang tidak betul. Hukumnya tidak sah, haram, wajib ulang bacaan dan wajib qada. Wajib ulang bacaan dia balik kalau dah dia tahu tu. Kalau tidak, dia baru tahu, maka wajib qada sembahyang yang takbir dalam keadaan yang tidak sah. Baik, saya tuan-tuan, itulah dia 3 isu hukum ataupun 3 hukum ataupun 3 isu berkaitan dengan bacaan mat ataupun bacaan panjang pada huruf ba ketika mengungkapkan lafaz akbar. Baik, saya tahu. Kita terus ke syarat yang ke-9, syarat yang seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Syarat ke-9. Dan ketiadaan ke-9. Dan ketiadaan tasydid akan dia. Syarat ke-9 mudah saja tuan-tuan. Yang mudah tu kita ekspreskan supaya kita cepat habis 21 Dan ketiadaan tasydid. Dan ni ataf. Ataf pada kata apa? Ataf ni maknanya sambung. Sambung ayat. Sebab dia tak nomborkan, dia matang, dia dah bentuk poin yang sangat-sangat short, yang sangat-sangat padat, dia tak nomborkan. Jadi kita kena nomborkan sendiri mana 1 sampai 21. Jadi dam tu sambung ayat sebelum daripada ni. Jadi dam itu 9 daripada 21. Dan ketiadaan tasydid akan lafaz akbar. Jadi akan dia tu bukan akan lafaz Allah, akan lafaz akbar. Dan ketiadaan tasydid tidak boleh dibaca dengan tasydid. Dia mudah je konsep kita dah sebut daripada ni. Tak boleh kurang huruf, tak boleh tambah huruf. Kurang tak boleh, tambah pun tak boleh. Tambah huruf tak boleh. Tambah tasydid pun tak boleh. Kalau panjang 2 harakat, seolah-olah dia menambah 1 alif. Satu huruf alif itu akbar, dia menambah ba alif ra, sedangkan ba ra sahaja, bukan ba alif ra. Tak boleh tambah, tak boleh kurang huruf. Kalau kurang huruf sebelum daripada ni, Allahu akbar, tak boleh. Allahu akbar, tak boleh. Panjangkan hamzah, Allah, tak boleh panjangkan. Kenapa? Menambah huruf. Mengurang huruf, tak boleh. Ini isu tambah apa? Tambah tasydid juga tidak dibenarkan. Pastikan diri dia komplit, diri dia yang solid, yang ori, jangan ditambah, jangan dikurang. Ni tambah apa ni? Tambah tasydid pada lafaz apa? Pada lafaz ba. Pada lafaz ba, pada huruf ba. Huruf ba lafaz akbar. Jadi macam mana tuan-tuan apabila kita tambah tasydid? Jadi Allahu akbar. Dia tasydid atas ba tu. Allahu akbar. Dia tasydidkan huruf bar. Tu. Dia macam baca macam geram tu. Dia sebut macam tasydidkan, dia tasydidkan, dia kuatkan pada bar itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Biasa saja sebab dia tak ada tasydid. Ba tu sebut biasa saja. Sebut sebab ba ni dia huruf istifal. Ciri-ciri huruf itu dia lembut, istifalkan dia. Jangan syaddahkan dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi ba ni dia tumpam, dan sifat huruf ba ni dia di bibir. Dia panggil syafatain. Huruf syafatain. Bibir, mi, ma, wa. Alhamdulillahi Rabbi, seolah-olah macam V, tapi bukan V. Itu yang fushahnya. Itu yang lahjah. Dia panggil lahjah Arab. Lahjah Arab ni, kita setiap huruf itu bagaimana cara lahjah dia, cara slang dia bunyi. Selain huruf ba ni, apabila kita letak bagi betul tempat dia, dia akan bunyi, dia tak bunyi kemas, dia tak bunyi Rabbi. Rabbi itu Melayu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi, itu Melayu lah. Bi kemas, dia pegang bibir tu rapat betul. Sebenarnya ciri huruf ba, dia bertempuh dengan
dua bibir sahaja. Syafatain dia panggil. Dua bibir atas dan bibir bawah ini bertempuh dan berani keluar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan kata Allahu akbar. Tu. Bar itu dia syaddahkan. Baik, yang ke-10, teruskan yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiadaan menambah waw yang sakin. Ini kita ekspreskan, yang mudah-mudah tutupan kita ekspreskan dia. Kita ekspreskan. Jangan tambah huruf waw. Dan ketiadaan menambah huruf waw yang sakin, yang mati, atau yang berbaris, sama aja. Tak boleh tambah huruf waw yang mati, dan waw yang berbaris. Di mana tak boleh tambah tu? Antara dua kalimahnya. Antara dua kalimahnya. Kalimah mana? Kalimah Allah dengan akbar. Dua kalimahnya nya takbiratul ihram. Ada dua kalimah. Kalimah Allah dengan kalimah akbar itu jangan ditambah huruf waw yang sakin ataupun huruf waw yang berbaris. Seperti macam mana? Seperti tengok dia kata jangan tambah huruf waw yang sakin mati selepas huruf ha tu. Selepas huruf ha, Allahu tu kan alif lam lan ha. Selepas huruf ha tu jangan ditambah huruf waw. Alif lam lan ha. Allahu jangan ditambah waw jadi hu. Tu. Tambah waw jadi hu. Ataupun tambah huruf waw yang berbaris di atas. Seperti dikatakan macam mana? Kita tengok satu-satu. Dua-dua tak boleh. Tak boleh tambah waw mati dan tak boleh juga tambah waw yang berbaris. Kalau waw mati macam mana? Kita tambah alif, lam, ha. Ha di belakang tu kita pun tambah waw satu lagi yang mati. Apabila kita tambah waw yang mati, jadi apa? Jadi Allahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak boleh, tak sah. Dia tambah huruf. Sebab konsep kita dah tahu. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Tambah huruf, tambah tasydid. Kurang huruf, kurang tasydid. Tak boleh. Simple sahaja cara nak implement takbiratul ihram ini. Ataupun bacaan skrip yang wajib tapi yang sunat di dalam solat. Itulah konsep asasnya. Yang kurang huruf, jangan tambah huruf. Tambah ada huruf itu, tambah ada huruf ataupun tasydid, tak boleh kurang, tak boleh tambah. Di sini ditambah huruf waw, sama ada waw berbaris ataupun waw yang mati, yang sakin pada mana? Pada ataupun selepas huruf ha pada lafaz Allah. Allahu tu, hu tu dia bagi dhammah. Allahu, sebab tu jangan panjangkan. Tapi apabila kita tambah waw mati, ha itu dia sambung dengan waw mati, dia jadi Allahu. Allahu bau akbar, maka tidak sah menambah huruf waw yang mati. Ataupun tambah huruf waw yang berbaris. Lepas Allahu tu, sebelum a tu kita tambah waw yang berbaris. Jadi macam mana? Jadi Allahu wa, Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun Allahu akbar. Hamzah tu kita tak baca dah sebab ada waw. Allahu akbar. Dia Allahu akbar. Allahu akbar. Tiba-tiba dia tambah Allahu akbar. Tak boleh. Ini simple saja. Baik, terus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan yang ke-11. Dan ketiadaan waw dahulu, ini sebelum daripada lafaz Allah. Jangan tambah huruf waw sebelum daripada lafaz Allah. Seperti dikata macam mana? Wallahu akbar. Maka tiada sah ucapan tersebut. Ini nombor 11. Mudah saja tuan-tuan. Jangan tambah waw. Tadi tambah waw selepas huruf ha. Allahu wa ataupun Allahu.
Allahu Akbar. Yang ni tambah waw sebelum lafaz Allah. Allahu Akbar tu tambah waw depan. Wallahi. Jadi macam lafaz qasam pula, lafaz sumpah. Wallahu Akbar. Takbir tuan-puan, tertukar dengan lafaz qasam, tertukar dengan lafaz sumpah. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Waw ditambah. Tak boleh. Dia kena tambah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan kita dah bincang sebelum daripada ni ya. Allah bukan Baik, saya tahu mudah saja kita terus, yang mudah-mudah kita ekspreskan. Yang ke-12 tengok. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Yang ke-12. Dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. 12. Yang ni apa maksud dia? Dan ketiadaan, dan ni ataf pada kata sebelum daripada ni, atau pada kata ketiadaan waw dahulu. Jadi dam ni nombor 12. Dan yang ke-12 daripada 21 syarat sah. Apabila? Apa dia? Ketiadaan menukar huruf hamzah dengan huruf waw. Tu je dia sebut. Tak tahu tukar di mana. Ni ringkas kita nah. Kita sangat ringkas. Dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Maksud apa? Maksud jangan menukarkan huruf hamzah dengan huruf waw. Di mana? Pada lafaz akbar. Dia tak sebut tukar di mana. Tu kitab kita ni sangat ringkas, kena tahu cara dia nak baca dan kena mengajilah dengan guru. Jangan baca tanpa mengaji dengan guru. Menyebabkan dia akan sesat. Dia akan menyesatkan orang lain, bahaya kepada orang lain. Sebab kitab-kitab, terutama kitab tua, kitab yang lama, dia ringkas sangat. Maka kalau kita tak ambil daripada guru, dan guru tak ambil daripada guru ke guru, menyebabkan dia akan lari dari sudut ketepatan syarahan. Sedangkan ketepatan syarahan itulah yang dijaga oleh para ulama kita. Yang dijaga oleh ulama kita, ketelitian, ketepatan fakta itu, supaya panggil apa, periwayatan ilmu itu terjaga. Tu dipanggil sanad. Tu nak cari guru yang mengaji dengan guru tu, iaitu orang dulu tu dia cari guru sangat rigid. Bukan cara tengok perpakaian saja. Dia kena cari guru rigid ni sebab apa? Sebab nak jaga periwayatan ilmu, nak jaga kesahihan ilmu yang diterima daripada guru dia tu, nak jaga kesahihan, ketelitian, ketepatan fakta ilmu. Sebab tu kenapa kita kena teliti mencari guru. Jangan mencari guru berdasarkan kepada zahir sahaja, berdasarkan cara dia bercakap sedap, cara dia ceramah sedap, follower dia ramai, tengok jubah pun tebal, tengok serban dia pun besar, tanpa kita cek guru dia siapa dia, kitab ni dia khatam dengan siapa dia, kitab ni dia khatam dengan guru mana. Kita kena kenal guru dia ke guru dia. Sebab itulah cara nak jaga. Ini antara contoh kenapa kita sangat menekankan belajar daripada guru ke guru. Ini payah. Dia kata dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw, itu saja disebut. Tukar di mana? Tu dalam kitab Hasyiah dia akan sebut. Maksud tukar tu jangan menukarkan hamzah dengan huruf waw pada lafaz akbar. Seperti dikata apa? Seperti dikata Allahu Akbar. Waw ditambah waw. Allahu Akbar. Baik. Allahu Akbar. Dia detailkan. Tadi dia dah sebut sebenarnya. Tadi dia dah sebut dah nombor 10. Allahu Akbar. Dan satu lagi wa barai. Allahu wa akbar. Wa akbar. Ini pula Allahu Akbar. Maka tiada sah ucapan tersebut. Tu. Jangan tukar dia kata. Ketiada menukar hamzah dengan waw. Dia tukar hamzah dengan waw. Jadi wakbar. Kalau tadi Allahu Akbar, satu lagi Allahu wa akbar. Ni pula Allahu Akbar. Tu saya tahu tuan-tuan. Baik, seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan ke-13. Dan ketiadaan menukar kaf akbar, yakni kaf pada lafaz akbar itu dengan hamzah. Dengan hamzah. Nombor 13. Nombor 13, jangan tukar huruf kaf pada lafaz akbar itu dengan huruf hamzah. Seperti dikata
Allahu akbar. Allahu akbar. Ha? Nombor 13 tuan-tuan, nombor 13. Dia ayat sahaja nampak pening, tapi kalau kita translatekan kepada contoh, dia kita nampak. Apa maksud dia? Nombor 13, jangan tukar huruf kaf. Ni pada mana? Bincang pada lafaz akbar tu. Akbar itu huruf, kan akbar dia ada alif ataupun hamzah, kaf, ba, ra. Jangan tukar huruf kaf jadikan huruf hamzah. Sebab konsep dia jangan kurang, jangan tambah. Jadi kita tambah kaf, kita buang, tambah huruf lain, kita tukar. Dia tak tambah huruf, tapi dia tukar huruf. Daripada huruf kaf itu dia jadikan hamzah. Daripada huruf kaf itu dia jadikan qaf. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab kaf dah hilang, dia tukar dengan huruf hamzah. Jadi Allahu akbar. Macam orang telur lah tuan-tuan. Memang jarang yang ni. Jaranglah orang buat. Tapi kalaulah ada buat, Allahu akbar. Jangan tukar huruf kaf pada lafaz akbar itu dengan huruf hamzah. Buang kaf tambah hamzah. Jadi bermakna apa tu? Jadi hamzah dua kali. Hamzah pertama, hamzah kedua matikan. Jadi akbar. Akbar. Dia akbar. Tiba-tiba kaf tu tukarkan hamzah juga. Jadi akbar. Okey. Allahu akbar. Betul. Nombor 14. Nombor 14 ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Nombor 14 apa? Dan ketiadaan memanjang akan alif. Panjang alif. Dan ketiadaan memanjang akan alif. Da'i alif mana? Yang antara lam dan antara ha itu. Alif, lam, ha tu. Allahu akbar. Alif, lam, ha. Alif tu, alif lam tu. Jangan panjangkan. Alif yang mana? Yang antara lam dan ha itu tak boleh panjang qadar mana? Lebih daripada 14 harakat. Tak silap tadi, kalau tak perasan tadi, saya tak pasti. Ada orang tanya tadi, bacaan lafaz Allah itu berapa harakat yang kita boleh? Ini terjawab. Syarat yang ke-14 ni. Syarat yang ke-14, dia tak boleh memanjangkan alif yang antara alif lam ha itu lebih daripada 14 harakat. Peraturan dia paling pendek 1 alif, paling panjang 7 alif. Macam 7 alif ni, 7 alif ni maknanya 14 harakat. 1 alif 2 harakat, 7 alif 7 kali 2 14. Jadi formula dia, jangan kurang 1 alif, jangan lebih 7 alif. 1 alif 2 harakat, jangan kurang 2 harakat. Allah tu, Allah yang kurang 2 harakat, jangan lebih 14 harakat. Allahu akbar. Tu. Ya, settle. Mudah saja ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan lebih 14 harakat. Panjanglah 14 ni tuan-tuan. Bukan 4 harakat, 14. Allahu akbar. Tu. Takbir intiqalat. Ni takbir takbiratul ihram ni, 14 ni. Settle. Yang ke-15. Kita ekspreskan yang mudah ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan 15 ni. Dan ketiadaan diam yang panjang. Ketiadaan diam yang panjang. Diam yang panjang. Ketiadaan diam yang panjang. Di mana ni? Antara. Ni. Ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya. Kalimah takbiratul ihram. Ada dua. Kalimah ni makna perkataan. Dua perkataan takbiratul ihram. Dua kalimah takbiratul ihram. Kalimah pertama Allah. Kalimah kedua akbar.
Tak boleh dian yang lama antara dua kalimah tu. Tu antara. Kalimah pertama dengan kalimah kedua. Allah dengan akbar tu, tengah-tengah tu, jangan dian yang lama. Nak sebut akbar balik, jangan berhenti yang lama ataupun jangan dian yang lama. Baik, kita tengok secara detail. Maksud apa dian yang lama tu? Baik. Iaitu, apa yang maksud dian yang lama antara dua takbir itu? Nak ucap takbir Allah dengan akbar itu. Antara dian yang lama. Maksud dian yang lama, dian yang panjang. Dian yang panjang. Tiada boleh diam yang lama ataupun diam yang panjang antara dua lafaz Allah dan lafaz akbar itu. Diam yang lama tu iaitu diam yang lebih daripada qadar bernafas. Ni dia panggil qadar waqaf, sekurang-kurang waqaf. Sekurang-kurang waqaf, kita berhenti ni untuk nama berhenti, sempat untuk kita tarik sekali nafas. Itu dia panggil paling pendek berhenti. Kalau nak tarik nafas sekali pun tak sempat, orang panggil tak berhenti. Itu orang panggil tak diam. Adapun diam yang lama, lebih daripada qadar bernafas. Tempat dah bernafas, lebih daripada qadar itu, maka tu dipanggil lama. Tu dipanggil diam yang lama, berhenti yang lama. Berhenti yang lama. Ataupun dan penat. Dan penat iaitu berhenti lebih daripada masa penat. Kenapa kita nak waqaf tu? Untuk penat, menghilangkan penat kita. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tarik nafas sekali. Walaupun kita tak penat, tapi jenis orang penat, dia kena berhenti sekejap, lebih pada tarik nafas. Sebab apa? Nak menghilangkan penat. Nak kena tarik nafas balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita orang jenis tak penat ni, sekadar sekali tarik nafas saja boleh sambung balik. Tapi orang yang penat ni, sekadar dia berhenti qadar untuk menghilangkan penat, lebih daripada sekali bernafas. Atau dian yang pendek, berhenti sekejap saja. Berhenti sekejap, tak lebih daripada qadar bernafas dan tak lebih daripada qadar menghilangkan penat. Tetapi yang diqasad dengan dia dengan berhenti sekejap itu memutus akan takbirnya. Qasad dia nak berhenti daripada takbir, maka tak sah juga berhenti sekejap antara lafaz Allah nak akbar itu. Dia berhenti sekejap, Allah, sekejap je dia berhenti, akbar, tapi niat di hati dia nak memutuskan takbiratul ihram. Maksudnya bukan nak sambung takbiratul ihram. Berhenti ni berhenti yang nak memutuskan bacaan takbir, tak nak baca takbiratul ihram lagi, maka batal ataupun dia panggil tak sah. Lafaz takbiratul ihram kena ulang balik, Allahu akbar balik. Tu. Baik, kesimpulan, tiada dian yang panjang ini, tidak boleh dian yang lama antara dua lafaz Allah dan lafaz akbar itu lebih daripada bernafas, lebih daripada sekali tarik nafas, lebih daripada waqaf lah bahasa akademiknya, lebih daripada waqaf, dan lebih daripada berhenti menghilangkan penat. Dan dian yang pendek, tak boleh juga dian yang pendek, dian yang sekejap, bertujuan untuk memutuskan bacaan tersebut. Untuk memutuskan bacaan tersebut. Maka kalaulah kita berhenti yang lama qadar bernafas, ataupun berhenti yang lama qadar menghilangkan penat, ataupun berhenti sekejap tapi nak memutuskan bacaan Fatihah, memutuskan takbiratul ihram, menyebabkan tidak sah bacaan. Tidak sah bacaan. Baik, saya tahu mana contoh dia? Contoh dia Allahu akbar itu Allah, berhenti sekejap, Allah, waqaf. Lepas tu lama akbar. Antara Allah dengan akbar tu dia waqaf. Tapi waqaf ini lebih daripada masa waqaf. Yang kedua, lebih daripada waktu menghilangkan penat.
Jadi dua ni dia panggil batal bacaan takbiratul ihram, kena ulang balik sebab tidak menepati ataupun tidak mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Tak boleh untuk melamakan ataupun berhenti lama yang lebih daripada qadar bernafas, qadar waqaf, dan lebih daripada qadar menghilangkan penat, menyebabkan kena repeat balik. Tak sah bacaan takbiratul ihram, kena ulang balik. Dia berhenti lama, Allah Akbar, baru dia sambung balik, tak sah. Ataupun dia berhenti sekejap, tujuan nak memutuskan, juga tidak sah. Tetapi kalau berhenti sekejap, bukan tujuan nak memutuskan takbiratul ihram, tujuan nak waqaf sahaja, maka harus, tetapi makruh. Makruh waqaf tengah-tengah itu. Walaupun waqaf yang diharuskan, waqaf sekejap tak lebih daripada masa waqaf, boleh, tapi makruh. Afdalnya sambung. Yang afdalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak harus, tapi makruh kita waqaf. Allah Akbar. Waqaf sekejap, sambung. Sah, tetapi makruh. Baik, saya telah sekali tuan-tuan sebelum kita sambung bulan depan. Bulan depan tu kita akan sambung yang antara topik yang penting, iaitu syarat keberapa kita tengok, yang sangat-sangat praktikal. Kita nak sambung bulan depan, masa tak cukup dah. Okey, nombor 16. Okey, nombor 16 minggu depan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Nombor 16 ni antara benda yang sangat penting, yang ramai majoriti, kalau kita tengok orang yang tak belajar tata cara dan tata kelola protokol sembahyang dengan tepat ini, dengan betul ini, memang dia akan termis yang nombor 16 ni. Apa dia nombor 16? Dan memperdengar akan dirinya dengan sekalian huruf. Nombor 16 ni. Yang lain nombor 17, nombor 18, 19, 20, 21, simple saja. Ada 4 lagi ataupun 5 lagi kita akan sambung minggu depan. Kita akan sambung minggu depan. Dan dia 4 itu mudah sahaja, simple saja, tapi yang kita nak panjangkan minggu depan, nak fokus sedikit, iaitu syarat yang ke-16, mesti telinga dia sendiri dengan sekalian huruf, bukan telinga orang lain. Dan kita nak bahas juga isu bacaan perlahan menurut syariat, bacaan kuat menurut syariat, bukan menurut orang kita. Orang kita ni dia pandai, dia ada piawaian dia sendiri. Aku baca perlahan, aku baca Allah, tapi perlahan. Dia tak tahu perlahan menurut syariat macam mana. Kuat menurut syariat macam mana? Allahu Akbar. Itu kuat, dia kata. Kuat menurut syariat, dia tak tahu. Kuat menurut perlahan menurut syariat, dia tak tahu. Dia menggunakan andaian dia sendiri untuk apa? Untuk menjadikan neraca kepada syariat. Ini tidak betul. Kalau benda yang berkaitan dengan syariat, benda berkaitan dengan agama, kita kena guna neraca agama. Kita kena guna terma agama. Kita kena guna takrif agama, definisi agama. Jangan kita guna definisi kita. Ini orang Melayu kita ni kadang-kadang ada definisi yang tersendiri untuk meletakkan, menghukumkan isu-isu agama menurut kacamata sendiri. Itu tak betul. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung minggu depan. Syarat yang ke-16, mesti dengar telinga dia sendiri. Maknanya kalau telinga sendiri tak dengar, tuan-puan, tak sah salat dia. Tak sah salat dia. Apatah lagi, mulut saja bunyi, angin pun tak keluar. Okey sikit, itu okey sikit lah. Okey sikit tapi tak sah juga. Kenapa? Kerana makhraj dia, telinga dia tak dengar. Makhraj huruf alif, makhraj huruf ba, makhraj huruf ra. Dia kena dengar. Dengar apa dia? Bukan dengar suara. Dengar suara yang mengandungi huruf. Dengar suara yang mengandungi makhraj huruf alif, makhraj huruf ba, makhraj huruf lam, makhraj huruf ha, makhraj huruf kaf, makhraj huruf ba, makhraj huruf ra. Allahu Akbar, baru. Semua telinga dengar. Itu cara. Walaupun dia kata memang saya ucap. Ya, ucapan itu kita ucap, tapi mesti menepati mengikut syarat. Syarat nak kena di telinga dengar, maka kita kena perdengarkan di telinga kita sendiri. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi minggu depan dalam hari yang sama, masa yang sama, dalam syarat yang ke-16 daripada 21 syarat. Terima kasih banyak kepada tuan-puan semua yang meraihkan program kita pada pagi ini, yang ta'zimkan majlis pengajian kita
pada pagi ini majlis ulang kaji kita, sekadar ulang kaji benda yang telah kita tahu, benda yang telah kita belajar dulu-dulu, untuk hangatkan balik, refresh balik, recall balik. Mudah-mudahan Allah berikan ke berkatan kepada kita, Allah berikan input kepada kita, Allah berikan benefit kepada kita, Allah beri manfaat ilmu kepada kita, dan kebaikan kepada kita, dan kebaikan kepada seluruh harta benda keluarga kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat. Itu penting niat, tuan-tuan, sebab niat ini dia akan memandu kita, akan mempengaruhi kepada tuan-tuan, kepada kekuatan untuk kita beramal. Kalau niat ikhlas, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana perintah Allah, insya-Allah Allah akan berikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Tetapi kalau niat yang tak betul, niat yang ada something wrong, menyebabkan dia tidak mampu untuk beramal dengan ilmu yang dia tahu. Dia tahu, tetapi tidak ada kekuatan untuk beramal. Semayang macam orang tak belajar juga. Dah belajar 21 perkara, cara untuk tuturkan dengan betul, tapi semayang tak betul juga. Semayang berbisik-bisik, semayang suksik, semayang tiasa juga. Sedangkan dia belajar khatan demi khatan kitab, tapi tidak ada kekuatan untuk buat menurut ilmu dia. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur kita, anak muda kita. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah berikan kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتطهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم تقبل يا الكريم. InsyaAllah tuan-tuan kita jumpa lagi.